Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam yang berada di luar sana, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa bersama kami di program pengajian Serambi Ilmu Online dengan karangan kitab karangan Syekh Abdul Samad Al-Falibani berjudul Siyarus Salikin. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, kita pada pagi yang mulia ini berada pada muka surat 271. 271 daripada juz pertama bagi kitab Siyarus Salikin, iaitu bab ketiga pada menyatakan rahsia sembahyang pada bahagian sembahyang istikharah. Ini di hadir wal hadir hafizakumullah, iaitu sembahyang istikharah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Sembahyang istikharah. Apakah definisi sembahyang istikharah? Syekh Abdul Samad Al-Falibani menjelaskan, adapun sembahyang istikharah itu maka iaitu apabila engkau menciptakan sesuatu. Jadi kita ada nak sesuatu, nak buat sesuatu, bercita-cita pada sesuatu. Ada himmah, nak ni ke perbuatan. Padahal tiada engkau mengetahui akan maslahatnya. Tak tahu baik ke tidak baik. Pada mengerjakan akan dia atau pada meninggalkan akan dia. Nak buat atau tak buat. Itu. Maka sesungguhnya telah menyuruh Rasulullah SAW dengan mengerjakan sembahyang 2 rakaat dahulu daripada masuk kepada suatu perbuatan itu. Jadi Rasulullah SAW perintahkan kita kalau dalam keadaan taraddud, bahasa Arab dia taraddud itu adalah tak tahulah. Contoh ada yang nak kahwin, calon. Ni yang paling contoh paling mudah. Ada calon. Calon ni dia nak kahwin ke tak nak kahwin, dia tak tahulah. Nak kahwin macam okey, tapi ragu-ragu. Dia takut salah pilih. Ni contoh dia. Takutlah dia ni kita tak kenal sangat. Tak berapa tahu, tak berapa kenal. Kang dah kahwin kang, nyesel pula. Contoh dia. Tapi kalau tak kahwin, rugi pula. Pun boleh juga. Jadi dia pun tak tahu. So, baginda SAW perintahkan untuk melakukan sembahyang 2 rakaat dahulu daripada masuk kepada satu perbuatan itu. Padahal ia, dengan cara masuk dia membaca pada rakaat yang pertama. Wawhal lah kira pada hal tu. Sedangkan dia membaca pada rakaat yang pertama itu akan surah Al-Fatihah. Pertama sekali, dia membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Kafirun. Jadi baca surah Al-Fatihah dan surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Pada rakaat pada rakaat kedua, yang kedua surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Rakaat kedua pula surah Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad. Maka apabila selesai daripada sembahyang itu, maka hendaklah ia berdoa dengan doa ini. Barulah dia berdoa dengan doa ini. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa dunyaya wa aqibati amri wa ajilihi wa ajilihi faqaddirhu li wa barik li fihi summa yassirhu li wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa dunyaya wa aqibati amri wa ajilihi wa ajilihi fasrifhu anni wasrifni anhu wa qadur liyal khaira aynama kana warhamni innaka ala kulli syai'in qadir. Itu doa dia.
Apa maksud dia? Wahai Tuhan, artinya wahai Tuhanku, bahwasanya aku memohon kebajikan akan engkau dengan ilmu, dan aku memohonkan kuasa dengan kudratmu, dan aku memohonkan akan engkau daripada anugerahmu yang amat besar, maka kerana bahawasanya engkau yang kuasa dan aku tiada kuasa, dan engkau yang terlebih mengetahui dan aku tiada mengetahui, dan engkau yang terlebih amat mengetahui akan segala yang gaib-gaib. Wahai Tuhanku, jika adalah engkau ketahui bahawa segala pekerjaan ini terlebih baik bagiku di dalam agamaku dan duniaku, dan pada akhir perbuatanku, dan pada segeranya, dan pada bertangguhnya, maka kuasakan olehmu pekerjaan ini bagiku, dan berkatkan olehmu bagiku padanya. Kemudian maka mudahkan olehmu akan dia bagiku. Dan jikalau adalah engkau ketahui bahawasanya segala pekerjaan ini kejahatan bagiku di dalam agamaku dan di dalam duniaku dan akhir perbuatanku dan segeranya dan bertangguhnya, maka engkau palingkan akan dia daripada aku, dan palingkan olehmu akan daku daripadanya, yakni jauhkan olehmu akan daku daripadanya, dan kuasakan olehmu bagiku akan berbuat kebajikan barang di mana ada dia dan redha olehmu, dan daku kerana engkau yang terlebih kuasa atas berbuat akan sesuatu. Hadirin wal hadirat. Itu makna doa solat istikharah. Lalu disebut lagi. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin. Wa qala ba'dul hukama man a'tiya arba'an lam yumna arba'an. Man a'tiya syukra lam yumna al-mazidah. Wa man a'tiya taubata lam yumna al-qabula. Wa man a'tiya al-istikharata lam yumna al-khaira. Wa man a'tiya al-mashhurata lam yumna as-sawabah. Apa maksudnya? Dan kata setengah hukama. Hukama ni orang-orang ahli hikmah, iaitu minal falasifah. Bukan falasifah, tak semuanya ditolak kan. Maksud dia, yakni biasanya kalau bahasa zaman dulu tu, hukama tu ahli hikmah lah. Ahli yakni wisdom. Jadi bukan nas dari Quran Sunnah, bukan, tapi wisdom. Kadang betul, kadang salah. Cuma ni boleh diambil ibarat dari ahli falsafah misalnya ni. Dan kata setengah hukama, barang siapa diberi akan 4 perkara, nescaya tiada ditegahkan daripada 4 perkara. Pertama, dia kata, pertama, barang siapa diberi Allah Ta'ala akan syukur, nescaya tiada ditegahkan akan tambah nikmat. Kedua, barang siapa diberi akan taubat, nescaya tiada ditegahkan akan qabulnya. Ketiga, barang siapa diberi istikharah, nescaya tiada ditegahkan akan kebajikan. Keempat, barang siapa diberi mesyuarat, nescaya tiada ditegahkan akan besar benarnya. Ini dia, hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Lalu kita masuk pada sembahyang hajat, tuan-tuan dan puan-puan. Sembahyang hajat. Sembahyang hajat ni apa? Iaitu adapun. Ini dia punya definisi yang telah diberikan oleh Syekh Abdul Samad Al-Albani rahimahullah ta'ala. Sembahyang hajat. Adapun sembahyang hajat, maka iaitu barang siapa pici atasnya segala perbuatannya dan sangat hajat membaikkan akan agama atau dunianya kepada sesuatu itu, padahal tiada kuasa atasnya, maka sesungguhnya telah diriwayatkan oleh ulama daripada Wahab bin Wardi rahimahullah ta'ala. Ia berkata, jadi definisi sembahyang hajat ni, sembahyang dilakukan iaitu siapa yang pici atasnya. Maksud dia di dalam keadaan sempit, misalnya segala perbuatan, buat ni tak boleh, buat tu tak boleh, untuk baikkan, sama ada urusan agamanya. Contoh dia nak berdakwah
Urusan agama ni, dakwah. Tapi tak dapat nak masuk kat kampung tu. Kampung tu cegah dia masuk. Dia solat hajat. Ni. Itu agama dia. Atau dunianya. Dia buat bisnes tapi asyik rugi je. Dia buat. Ni. Jadi dia solat hajat. Itu maksudnya. Dia solat hajat. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu disebut di sini. Riwayat daripada Wahab bin Wardi rahimahullah ta'ala bahawasanya dia kata bahawasanya setengah doa yang tiada ditolak itu iaitu bahawa hendaklah sembahyang 12 rakaat padahal membaca pada tiap-tiap rakaat itu akan surah Al-Fatihah dan ayat kursi dan qul huwallahu ahad. Dia kena baca surah Fatihah, ayat kursi dan qul huwallahu ahad. Maka apabila selesai ia daripada sembahyang, maka sujud ia dan membaca ia di dalam sujudnya itu. Subhanalladzi labizal izzata wa qala bihi. Subhanalladzi ta'attafal bil majdi wa taqarrama bihi. Subhanalladzi ahsa kulla syai'in bi'ilmih. Subhanalladzi la yanbaghi at-tasbihu illa lahu. Subhanadzil manni wal fadli. Subhanal izzil izzi wal karam. Subhanadzil tawli wan ni'am. As'aluka bima'akidil izzi min arshik. Wa muntahar rahmati min kitabik. Wa bismikal a'zami wa jaddikal a'la. Wa kalimatika tamatil lati la yujawizuhunna barrun wala fajirun an tusalli ala Muhammadin nabiyyir rahmati. Wa ala ali Muhammadin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Dailami dalam kitab Musnadil Firdaus. Hadis dia dhaif lah menurut Takhrij Al-Iraqi. Artinya, Maha Suci Tuhan yang memakai akan kemuliaan dan kebesaran dan mengata ia dengan dia. Maha Suci Tuhan yang bersifat dengan kemuliaan dan bersifat kemurahan dengan dia. Maha Suci Tuhan yang menghinggakan bilangan tiap-tiap suatu dengan ilmu. Maha suci yang tiada seyukianya tasbih itu melainkan baginya. Maha suci Tuhan yang mempunyai nikmat dan anugerah. Maha suci Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maha suci Tuhan yang mempunyai anugerah dan nikmat. Aku pohonkan akan engkau dengan tempat jadi kemuliaan daripada arasy-Mu. Dan dengan tempat perhinggaan rahmat daripada kitab-Mu. Dan aku pohonkan dengan nama-Mu yang terlebih besar dan dengan kekayaan-Mu yang tinggi dan dengan kalimat-Mu yang sempurna yang tiada melampaui akan dia oleh orang yang berbuat kebajikan dan orang yang berbuat maksiat. Bahawa engkau beri rahmat atas Nabi Muhammad, iaitu Nabi yang rahmat, dan di atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah selesai, itu doa tadi. Makna doa yang dibacakan untuk salatul hajat. Salat hajat. Maka setelah selesai daripada membaca doa ini, maka pohonkan olehmu akan hajatmu itu, nescaya diberi oleh Allah Ta'ala. Tetapi seyuknya jangan hajatmu itu jadi maksiat. Jadi janganlah solat hajat itu untuk buat maksiat. Itu tak betul. Itu tak betul lah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu sembahyang sunat tasbih. Selanjutnya adalah sembahyang sunat tasbih, tuan-tuan dan puan-puan. Sembahyang sunat tasbih. Kalau kita qiyamul lail, salat sunat tasbih. Ni kan, kita bulan Rejab ni kena banyak solat sunat tasbih, tuan-tuan dan puan-puan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu dia kata kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun sembahyang tasbih itu, maka iaitu tersebut di dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setengah daripadanya itu hadis yang menceritakan akan dia oleh Ikrimah daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Daripada Ikrimah daripada Abdullah bin Abbas. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu.
ala u'tiyaka alla amnahuka ala ahabuka bisyai'in idza anta fa'altahu ghafarallahu laka dzambaka awwalahu wa akhirahu qadimahu wa hadisahu khata'ahu wa amdahu wa sirrahu wa alaniyatahu fasalli arba'a raka'atin taqra'u fi kulli raka'atin fatihatal kitabi wa suratan فإذا فرغت القراءة في أول ركعة وأنت قائم تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة ثم تركع فتقولها وأنت راكع 10 مرات ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها قائما 10 ثم تسجد فتقولها 10 ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها جالسا 10 ثم تسجد الثانية فتقولها وأنت ساجد 10 ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10 فذلك 75 تسبيحا في ركعة تفعل ذلك في كل 4 ركعات. إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهرة مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. رواه Daruqutni. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Sanad dia boleh jadi dhaif atau hasan menurut Ittihafis Sadatil Muttaqin, iaitu Syekh Murtada Az-Zabidi. Nah, kenapa? Ialah dhaif, tapi ada mungkin syawahid yang dapat menaikkan derajat hadis tersebut kepada hasan. Ini syawahid. Jadi hadis tersebut kita kena lihat syawahid dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Artinya bahawasanya Nabi SAW bersabda, ia bagi bapa saudaranya Sayyidina Abbas anak Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, adalah aku hendak memberi akan engkau dan adalah aku hendak mengurniakan akan engkau dengan suatu yang apabila engkau kerjakan, akan dia nescaya mengampuni Allah Ta'ala bagimu akan dosamu, permulaannya dan kesudahannya, sedianya dan dahulunya, tersalahnya dan sengajanya, rahsianya dan nyatanya, iaitu engkau sembahyangkan 4 rakaat padahal engkau baca pada tiap-tiap rakaat itu akan Fatihah dan suatu surah. Maka apabila selesai engkau daripada membaca itu pada permulaan rakaat, padahal engkau berdiri baca oleh tasbih ini, iaitu Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Kemudian engkau rukuk, maka baca olehmu akan tasbih tadi padahal engkau rukuk 10 kali. Kemudian engkau angkatkan akan kepalamu daripada rukuk, maka engkau baca akan tasbih tadi pada berdiri
i'tidal 10 kali. Kemudian engkau sujud, maka engkau kata di dalamnya itu akan tasbih tadi 10 kali. Kemudian engkau angkatkan akan kepalamu daripada sujud, maka engkau kata akan tasbih tadi pada duduk 10 kali. Kemudian engkau sujud yang kedua, maka engkau baca akan tasbih tadi pada hal engkau sujud 10 kali. Kemudian engkau angkatkan kepalamu daripada sujud, maka engkau kata akan tasbih itu 10 kali. Maka adalah perhimpunan tasbih itu 75 kali. Tasbih di dalam tiap-tiap satu rakaat. Kalau engkau perbuat yang demikian itu di dalam 4 rakaat ini. Dan jikalau engkau kuasa bahawa engkau kerjakan akan sembahyang, sembahyang tasbih itu di dalam tiap-tiap hari, maka perbuat olehmu akan dia. Maka jika tiada kuasa engkau berbuat yang demikian itu pada tiap-tiap hari sekali, maka perbuat olehmu tiap-tiap Jumaat sekali. Kalau tak mampu, Jumaat sekali. Tak boleh nak buat tiap-tiap hari, buat setiap minggu sekali, malam Jumaat. Maka jika tiada kuasa engkau memperbuat tiap-tiap Jumaat sekali, maka perbuat olehmu pada tiap-tiap sebulan sekali. Sebulan sekali. Maka jika tiada kuasa oleh engkau akan yang demikian itu, maka perbuat olehmu di dalam tiap-tiap tahun sekali. Minimum setahun sekali. Maka jika tiada kuasa engkau akan yang demikian itu, maka perbuat olehmu di dalam seumur hidup sekali. Kalau tak seumur hidup sekali. Cuma janganlah seumur hidup sekali. Takut buat sekarang. Lepas tu banyak maksiat datang lepas tu. Na'udzubillah min zalik lah. Kalau buat terus meninggal tak apa. Kalau boleh lah. Kalau boleh. Minimum kita buat sebulan sekali ke. Setahun sekali tu pun okey. Setahun sekali. Tapi buatlah tiap bulan sekali. Ni. Kalau boleh tahajud setiap malam. Cuma tahajud setiap malam tu adalah malam yang kita nak buat salat tasbih. Kalau tak mampu. Kalau mampu buat tiap malam, khalas. Lagi bagus. Kan? Itu dia. Inilah riwayat yang pertama, iaitu daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi memang ada perbahasan di kalangan ulama. Iaitu hadis ini sahih atau tak sahih. Memanglah ulama tak kata sahih. Da'if. Ada yang banyak yang kata da'if. Tapi ada yang melihat syawahidnya naik pada hasan. Jadi hadis ini tak semudah sahih, palsu. Tak sahih tu palsu. Tak semudah tu. Tak semudah tu. Jadi kita jangan mudah tertipu orang. Ustaz, ada hadis tak? Ada hadis tak? Okey, hadis direct. Tak ada. Saya nak hadis direct. Tak boleh macam tu. Aduh. Kita terangkan. Contoh dia. Suatu amalan. Dia tidaklah ada hadis yang sahih. Tapi diriwayatkan oleh Imam Nawawi dalam Azkar Nawawiyah. Disebutlah hadis tu riwayat Daud ke, Abu Daud ke, Tabrani ke, apa ke. Takkan terus ditolak? Ni contoh. Takkan terus ditolak? Ni. Jadi jangan mudah. Tidak sahih. Tidak sahih je. Rasul tidak pernah melakukan ni. Kenapa? Tidak ada hadis sahih. Lucu. Pastikan apa yang kita dengar ni dari meja penceramah adalah hadis yang sahih-sahih sahaja. Susahlah macam tu tuan-tuan. Ulama dulu tu karang kitab nak benda tarhib wa tarhib. Iaitu suatu kitab menerangkan hadis-hadis tentang motivasi. Tarhib wa tarhib. Motivasi untuk melakukan kebaikan. Motivasi untuk meninggalkan perkara yang maksiat. Misalnya. Ini kita kena tahu. Takkan terus nak ni. Tak. Tolak habis. Susah lah. Kan? Cuba kita lihat perkara ini. Lalu dia kata di sini apa? Inilah riwayat yang pertama. Iaitu daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan pada riwayat yang kedua, iaitu yang dipilih oleh Sayyidina Abdullah ibn al-Mubarak radhiyallahu anhu, bahawa dibaca kemudian daripada takbiratul ihram itu.
Lepas takbiratul ihram, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka samuka wa ta'ala jadduka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Baca itu. Iaitu apa? Kemudian, maka mengucap tasbih 15 kali dahulu daripada membaca Fatihah dan surah. Kemudian daripada membaca Fatihah dan surah itu, membacanya tasbih itu 10 kali. Kemudian maka rukuk, maka dibaca tasbih 10 kali. Maka perbuat seperti yang tersebut dahulu itu. Dan tatkala ia bangkit kepada rakaat yang kedua itu, tiada ada ia berhenti di dalam duduk istirahat kerana membaca tasbih. Tapi ia terus bangkit berdiri. Lalu membaca 15 kali akan tasbih dahulu daripada membaca Fatihah dan surah. Kemudian dibacanya tasbih 10 kali. Kemudian daripada membaca Fatihah dan surah itu, kemudian rukuk ia, maka perbuat olehmu pada rukuk dan pada sujud itu seperti yang dahulu itu. Ini yang menurut riwayat Abdullah ibn al-Mubarak. Okay. Lalu dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan riwayat ini iaitu riwayat yang dipilih Sayyidina Ibn al-Mubarak ialah riwayat yang terlebih baik. Dan perhimpunan tasbih di dalam 4 rakaat itu 300 tasbih. Sama ada pada rakaat riwayat yang pertama atau riwayat yang kedua. Dan jikalau disembahyangkan pada siang hari, maka iaitu 1 salam juga. Dan jika dikerjakan pada malam hari, iaitu diperbuat 4 rakaat itu dengan 2 salam. Jika siang hari, 4 malam. Kalau malam hari, 2 salam. Maksudnya 2 rakaat, 2 rakaat. Dan jikalau ditambah akan tasbih itu dengan katamu, la haula wa la quwata illa billahil alil azim, maka iaitu terlebih baik kerana datang yang demikian itu pada setengah daripada riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Okey. Kita dah selesai tentang menerangkan iaitu rahsia solat. Dah habis dah. Rahsia solat dah habis. Kita masuk bab keempat, tuan-tuan. Iaitu pada menyatakan segala rahsia zakat. Kita masuk pada segala rahsia zakat pula. Bab keempat ada menyatakan segala rahsia zakat. Jadi zakat pun ada rahsia dia, bukan tidak ada rahsia. Zakat itu iaitu satu rukun daripada rukun Islam yang 5. Yang tersebut di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa saumir Ramadan wa hajjil baiti. Hadis muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih maksud dia yang disepakati Bukhari dan Muslim, seperti yang ditakhrij oleh Al-Iraqi. Artinya, dirikan agama itu atas 5 perkara. Pertama, mengucap syahadah. Kedua, mendirikan sembahyang. Ketiga, memberi zakat. Keempat, puasa pada bulan Ramadan. Kelima, naik haji ke Baitullah. Ini hadis berkenaan tentang rukun Islam. Dan firman Allah Ta'ala lagi, walladzina yankizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Yang bermaksud artinya, dan mereka yang memperbendaharakan ia akan emas dan perak, padahal tiada mereka itu membelanjakan akan dia di dalam jalan Allah Ta'ala. Yakni padahal mereka itu tiada memberi zakat.
maka khabarkan olehmu akan mereka itu dengan siksa yang amat sakit. Surah At-Taubah ayat 34. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dan yang dikehendaki dengan ayat ini ialah orang yang menegahkan akan zakat. Maksud dia apa? Ayat tersebut orang yang tak nak bayar zakat lah. Sengaja tak nak bayar zakat. Ini. Jadi, fabashirhum bi'adzabin alim. Na'udzubillahi min dzalik, ya Allah. Semoga kita dijauhkan daripada sifat kedekut untuk bayar zakat, kedekut untuk beribadat, untuk melakukan sedekah wajibah ini. Sebab tu tuan-tuan wajib bayar zakat. Cuma sekarang ni ada trend. Bayar zakat ni, cari bayar zakat yang boleh dapat pulangan lebih besar. Supaya dia boleh gunakan untuk CSR dia. Kan? Bukan niat tak baik. Niat dia baik sebab nak tolong orang yang boleh dia tolong. Itu tak ada masalah. Cuma masalah dia tuan-tuan. Zakat ni ibadat macam solat. Tengok baca hadis ni. Iqamis solati wa ita'iz zakat. Duduk sebelah-sebelah. Lepas tu, kalau kita bayar zakat, kita tahu bayar zakat ni dia ada syarat dan rukunnya. Salah satu ketentuan dan ketetapan, zakat mestilah diberikan kepada mustahiquz zakat atau dipanggil dengan asnaf. Orang yang berhak menerima zakat tu asnaf. So asnaf ni bukan sembarangan orang. Bukan kita tengok dia, kita bagi dia. Tak boleh. Kita kena ikut dia ni kategori mana. Miskin ke, fakir ke, amil ke. Contoh dia nak dapat pulangan 50%. Dia bayar dekat amil. Dia sangkakan itu amil sebab authority. Tapi amil tersebut ada jurisdiction dia. Misalnya dia amil dekat negeri lain, tak boleh ambil zakat di negeri yang lain. Tak boleh mengutip zakat maksudnya di negeri yang lain kerana dia dah breach the border. Dia again lawan border tersebut. Kerana amil dia mendapat tahliah daripada ulil amri. Ulil amri ini yang berkuasa bagi daerah tersebut. Dalam konteks Malaysia ini, duli-duli yang maha mulia, sultan bagi sultan bagi negeri masing-masing. Jadi kalau kita yang duduk negeri Selangor ni bayar zakat kat Selangor lah. Kita yang duduk kat KL ni, Kuala Lumpur ni bayar zakat kat Kuala Lumpur lah. Jadi jangan hanya sebab nak dapat pulangan lebih banyak, contoh dia, kita bayar di negeri yang lain. Itu bukan amil. Apabila kita bayar kepada orang yang bukan amil, bukan tak boleh. Contoh dia, kita nak bayar direct kepada orang yang miskin. Misalnya, ada orang miskin. Ada orang miskin, kita duduk di sini, kita nak bayar kat orang miskin tu. Dan kita tahu dia miskin. Kalau dia betul-betul miskin, di sisi Allah. Di sisi Allah, maka orang tersebut sahlah zakat dia. Bukan tidak sah. Sah, tak ada masalah. Tapi, akan ada tapi. Bagian amil. Amil ini dia kena ada tauliah daripada sultan. Kita sangka dia amil. Padahal dia tidak ada jurisdiction di daerah tersebut. Tanah tersebut. Berarti dia bukan amil di daerah tersebut. Kita bayar zakat kat dia. Itu kira sama dengan membayar orang yang bukan amil. Kalau bukan amil, berarti dia bukan termasuk daripada asnaf yang 8. Kalau dia bukan, kalau dia kaya misalnya, dia bukan dari asnaf yang 8. Berarti orang tersebut telah membayar tidak pada tempatnya. Bila dia membayar zakat tidak pada tempatnya, macam ibarat dia solat tak sah. Maka zakat dia tak sah. Dia masih menanggung hutang di sisi Allah SWT. Dia mungkin dikira sedekah tapi tidak dikira zakat yang wajib. Sedekah ni pun zakat yang sunat. Tidak wajib. Kalau zakat yang wajib itu dipanggil dengan sedekah wajib. Sama. Ini. Berarti dia ini masih berhutang Allah. Kira-kira lah. Kalau kita solat, kita tahu kita solat tak
sah. Tak ambil wuduk, kita tahu. Kita sengaja solat. Walaupun kita ingat, alah. Macam tu. Boleh sah ke tak? Sah. Macam mana? Boleh diterima atau tak terima? Ini dia hadirin wal hadirat. Sebab tu kita kena hati-hati. Kita kena hati-hati dalam perkara ini. Hadirin wal hadirat, pastikan bayar zakat kepada amil yang benar. Ni. Dan kata Abu Zar radhiyallahu anhu, Bashiril kanizina bikayyin fi dhuhurihim yukhraju min junubihim wa bikayyin min qabili akfaihim yukhraju min jibahihim, yang bermaksud artinya khabarkan oleh akan orang yang menaruh harta padahal mereka itu tiada mengeluarkan akan zakat hartanya itu, dengan siksa dicucuk di dalam belakang mereka itu dengan besi yang dibakar hingga merah yang dikeluarkan daripada lambung mereka dan dicucuk di tengkuk mereka itu dengan besi yang dibakar hingga merah, lalu dikeluarkan besi itu daripada dahi mereka. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat ukhra yang lain, annahu yudha'u ala hulmati thadyi ahadihim fa yukhraju min naghdi katifaihi wa yudha'u ala naghdi katifaihi hatta yukhraja min hulmati sadyaihi yatazalzalu. Artinya, dan pada suatu riwayat yang lain bahawasanya ditaruhkan besi itu atas butir susu seorang, lalu dicucukkan, maka dikeluarkan daripada atas belikatnya dan ditaruhkan di atas belikatnya, lalu dicucukkan hingga dikeluarkan daripada butir susunya, padahal digerak-gerakkannya. Masya Allah, na'udzubillah min zalik. Sakit dia macam mana? Na'udzubillah min zalik. Semua kita kena bayar zakat. Bayar zakat. Yang kaya-kaya tu, ingat 2.5%. Simpan dalam bank berjuta-juta. Bayar zakat. Kan? Bayar zakat. Dan kata Abu Zar radhiyallahu anhu, intahaitu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalisun fi dhillil Ka'bati. Falamma ra'ani qala humul akhsaruna wa rabbil Ka'bah. Fakultu ya Rasulullah, fidaka abi wa ummi manhum? Qala humul aksaruna amwalan illa man qala hakadha wa hakadha wa hakadha min bayni yadayhi wa min khalfihi wa an yaminihi wa an shimalihi wa qalilun ma min sahibil ibilin wala baqarin wala ghanamin wala la yuaddi zakatahum illa ja'at yawmal qiyamati a'zama ma kanat wa asmanahu wa tantahu bikuruniha
wa tata'uhu bi adlafihim kullama nafadat ukhraha adat alaihi ulaha hatta yuqda bainan nas, muttafaqun alaih. Ini muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Artinya telah sampai aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ia duduk di bawah naungan Kaabah. Maka tatkala melihat ia akan daku bersabda ia, mereka itulah yang terlebih kerugian demi Tuhan Kaabah ini. Maka kataku, siapa mereka itu? Maka sabdanya, iaitu mereka yang banyak hartanya, padahal tiada mengeluarkan ia akan zakatnya, melainkan orang yang berkata bahagian-bahagian daripada hadapannya, dan daripada belakangnya, dan daripada kanannya, dan daripada kirinya, padahal sedikit mereka itu. Tiada daripada seorang yang mempunyai unta dan lembu dan kambing, padahal ia tiada memberi zakatnya, melainkan datang binatangnya itu pada hari kiamat nanti dalam yang terlebih besar barang yang adanya dan yang terlebih tembunnya. Lalu ia menanduk akan orang yang mempunyai binatang itu dengan tandukkannya dan menjejak ia akan dia dengan kakinya. Maka tiap-tiap selesai yang pertama itu, maka datang kembali atas yang demikian itu oleh yang kemudiannya, sehingga selesai dihukumkan akan dihisapkan antara manusia di dalam hari kiamat. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Itu kita dah selesai menjelaskan hadis-hadis, sebahagian daripada hadis-hadis tentang zakat. Jalan isyak lagi panjang ni, tapi tak apa, terringkaskan sampai situ. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan meneruskan pada membahas fasal tentang sebab wajib zakat dan menyatakan segala bahagi zakat tersebut. Segala salah silap saya mohon maaf sebesar-besarnya, dengan harapan insya-Allah Allah SWT memberi kita semua ilmu yang bermanfaat, dapat beramal dengan apa yang kita pelajari ini. Dan jangan lupa bayar zakat, tuan-tuan dan puan-puan, bayar zakat kepada amil yang sah. Ada amil yang sah. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. InsyaAllah saya iktifakkan sekadar ini. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.